Assalamualaikum, saya Nurhana Safia binti Muhammad Syafirul, berumur 12 tahun, seorang murid di Sekolah Kebahasaan Sri Krian. Hobi saya ialah menonton filem dokumentari seperti Rise of Empires Ottoman yang memaparkan semangat kental Sultan Muhammad Al-Fatih dalam usaha menakluk kota Konstantinopel atau Istanbul. Ikan belida hendak dijamu, letak bara di atas para, menelusuri minda wadah berilmu, buku dibaca pelbagai genre. Dalam bicara buku kali ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi info mengenai sebuah buku yang telah saya baca, iaitu Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun. Sebelum ini, saya cenderung memilih buku fiksyen. Kali ini, saya beralih angin untuk membaca karya berbentuk ilmiah. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak rakan seusia saya untuk kita mencuba bahan bacaan yang berbentuk analisa. Seumpama ini, kerana kita akan melangkah ke alam persekolahan yang menuntut aras pemikiran yang berbeza. Agar kita sama-sama seiring dengan hasrat kerajaan membentuk generasi pemikir Malaysia Madani. Buku ini adalah hasil karya seorang tokoh pemikir wanita, iaitu Profesor Dr. Solihah Yaakob. Ia diterbitkan pada tahun 2022 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia berharga RM65. Harga yang ditawarkan mungkin sedikit tinggi dalam skop saya sebagai seorang pelajar. Namun jika dibandingkan dengan nilai ilmu di dalamnya, pada khidmat saya, soal harga tidak sepatutnya dijadikan sandaran. Buku menarik ini mempunyai 361 halaman bercetak dan terdapat 6 bab yang memperincikan perkembangan sejarah bahasa dalam tamadun awal manusia, menerusi bukti sejarah yang ditinggalkan. Asas utama kepada huraian buku ini ialah isu bahasa yang berevolusi sepanjang perkembangan tamadun dunia. Untuk makluman, bahasa merupakan salah satu nilai utama yang unik pada satu-satu garis masa tamadun. Sesuatu tamadun itu dapat dikenal pasti melalui gaya bahasa dan tulisannya yang tersendiri. Antara perbincangan utama karya ini termasuklah: pertama, hasil kajian mengenali batu bersurat epik Gilgamesh, iaitu penulisan tertua yang dijumpai di Mesopotamia bertarikh tahun 4000 sebelum Masihi. Kedua, buku ini turut meneroka genealogi manusia yang menghuraikan tentang keturunan Nabi Nuh. Ketiga, buku ini turut membincangkan bahasa yang dituturkan oleh Nabi Musa ataupun dikenali sebagai Kod Musa. Terdapat 6 bab dalam buku, iaitu bab 1, bahasa dan penciptaan awal manusia. Bab kedua, batu bersurat pertama dunia. Bab ketiga, kerajaan terawal dan bahasa para nabi. Bab keempat, bahasa Nabi Musa. Bab kelima, permulaan tahun Masihi, dan bab ke-6, bahasa batu bersurat dan bentuk penulisan. Daripada keseluruhan 6 bab ini, bab yang ke-6 iaitu bahasa batu bersurat dan bentuk penulisan menarik perhatian saya. Jika sebelum ini, saya cuma mengetahui terdapat 3 batu bersurat di Malaysia, iaitu batu bersurat Terengganu, batu bersurat Pulau Pangkor dan batu bersurat Cerok Tok Kun. Namun setelah membaca bab ini, saya terpegun dengan senarai 13 lagi batu bersurat yang terletak di pelbagai lokasi dunia. Apa yang uniknya ialah bahasa dan gaya tulisan yang digunakan pada batu bersurat ini bersifat multilingual. Sebagai contoh, batu bersurat Zabad yang ditemui di Aleppo, selatan Syria, bertarikh 512 Masihi, ditulis dalam abjad Arab, Greek dan Syria. Antara ciri istimewa yang menarik pada buku ini termasuklah: pertama, perincian senarai peta, foto dan jadual yang sangat lengkap di bahagian awal buku. Kedua, ilustrasi dan bukti bergambar untuk menyokong analisa. Semuanya dicetak berwarna sekaligus menaikkan mood pembaca untuk meneruskan pembacaan. Ketiga, kesemua yakni setiap satu ilustrasi dan bukti bergambar yang saya maklumkan tadi tertulis sumber rujukan di bahagian bawah. Keempat, laras bahasa yang mudah difahami. Walaupun karya ini dikategorikan sebagai bahan bacaan peringkat tinggi, faktor ini akan memudahkan pembaca memahami kandungan ilmu yang dibincangkan.
sebelum kalam berakhir. Marilah kita jadikan amalan membaca sebagai suatu gaya hidup. Mengisi masa terluang, elakkan menghabiskan masa dengan melayari media sosial semata, supaya kita tidak larut dengan kemanisan hedonisme yang pada akhirnya akan melemaskan minda dalam kepekatan hiburan semata-mata. Sekian untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di dalam slot bicara buku yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.